Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita sambung lagi pengajian kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita masih lagi di dalam bab kisah Nabi Allah Yusuf AS. Dalam surat 300 insyaAllah kita nak sambung malam ni. Bulan lepas kita cerita berkenaan dengan mimpi, tuan-tuan. Mukadimah cerita, kita ceritakan tentang mimpi. Maka tentang pembahagian-pembahagian mimpi dalam Islam dan bagaimana seseorang Islam itu patut respon towards mimpi mereka. Kita dah cerita bulan lepas bagaimana Nabi SAW mengatakan ar-ru'yah salasah, mimpi itu ada 3 jenis. Al-bushra minallah, yang gembira itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menakutkan, mengerikan itu daripada syaitan. Dan yang ketiganya iaitu jenis mimpi yang disebut sebagai pembawaan. Dia macam intuition, dia macam sesuatu benda yang dia tak dapat masa hidup dia nak sangat, dia akan tigauan, akan bawa ke alam mimpi dia. Maka malam ni kita sambunglah seperti mana bila mana Nabi Yusuf AS cerita kepada Nabi Yaqub tentang dia bermimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, saya melihat dalam mimpi saya. Menarik juga tuan-tuan. Saya cerita yang ni bulan lepas ke apa je? Bulan lepas lah yang saya kena. Lepas tu ada orang komen di media sosial di surau kita ni lah. Tapi saya tak marah lah, saya terima kasih lah kepada yang komen tu. Dia kata semua ustaz duk kata Nabi Yusuf mimpi. Quran tak sebut mimpi pun. Saya pun jadi jam juga. Saya pun semak balik. Kalau kita buka terjemahan, memang dia kata mimpi. Tapi kalau bahasa Arab, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, ra'aitu I saw, kan, dia ra'aitu, saya telah melihat. Boleh jadi ra'aitu itu melihat berdepan, yaqazah, boleh jadi tengok mimpi. Saya pun tak pernah terfikir soalan ni. Kan? Puas fikir juga saya. Betul juga noh. Memang semua orang lazim tahu itu mimpi, tapi bila orang timbulkan persoalan macam tu, kita nak kena study jugalah kan. Saya pun tanyalah 2-3 orang ustaz saya. Dia kata orang tak pernah terfikir benda tu, dia pun tak betul juga. Dia kata sungguh juga noh, sungguh juga. Saya pun duk cari. Semua sebut. Maksudnya syarah ke, terjemahan ke, tafsir hatta pun sebut memang mimpi tu. Dia macam ni. Saya cuba cari kenapa, apakah satu ayat yang menyebabkan ra'aitu itu ditafsirkan sebagai mimpi tu. Saya cari yang tu. Memang kalau kita buka tafsir mana pun disebut mimpi kan, hiya ru'yah mimpi. Tapi kenapa? Saya nak cari satu nas yang mengatakan kenapa itu dikatakan mimpi. Kan? Mungkin orang yang tanya ni pun orang yang pandai juga kot. Tidak tekan dia nak tanya macam tu kan. Rupanya tuan-tuan, Allah nak tunjuk kat kita, duk puas cari mata ni, buka mata ni hanya sebab nak jawab kawan tu seorang. Benda bila saya tanya kawan-kawan lain, ustaz pun dia pun tak tahu. Jadi saya ingat bagus juga saya cari kan. Tak dapat. Rupanya Allah nak hadiah jawapan dia dekat ayat selepas tu je. Ayat selepas tu saja. Bila Nabi Yusuf inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin tu, saya melihat. Okey, lepas tu Nabi Yaqub kata la takhsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan engkau cerita ru'yah engkau kepada adik-beradik engkau, mereka akan menghancurkan kau, mereka akan perancangan untuk binasakan kau. Jadi ru'yah tu, kalau kita tengok dalam terjemahan dia, ru'yah ni boleh jadi melihat. Sebab tu kita nak bulan puasa, ru'yah dan hisab, melihat dan kira. Tapi bila kita tengok dalam kamus bahasa Arab, ru'yah itu juga termasuk dalam kategori melihat bukan di alam realiti. Maksudnya melihat di alam mimpi. Jadi mungkin perkataan itulah yang menyebabkan semua ulama faham kata mimpi.
Sebenarnya kita semua faham mimpi dah. Cuma bagus juga soalan tu. Kenapa yang menyebabkan orang kata mimpi, no? Tapi memang hakikatnya memang mimpi pun. Sebab dalam ayat dalam surah Yusuf ni banyak cerita berkenaan dengan mimpi. Laqad sadaqallahu rasul kan. Ayat tu. Yusuf ayyuhas siddiq aftina bi sab'in baqaratin siman kan. Siman. Iaitu bila dia berjumpa Nabi Yusuf tanya tolong tafsirkan. Jadi jelas mimpi. Tapi bila yang macam ni tak sebut ra'aitu ni melihat. Tapi tak apalah. Ala kulli hal jawapan dia mimpilah. Berdasarkan kalau sahabat yang tadi itu tengok balik video ni, perkataan ru'yah tu yang datang kemudian itu dalam terjemahannya mengatakan mimpi. Sebab tuan-tuan, kadang kalau perbahasan-perbahasan yang rumit ini dia boleh ditanggapi ataupun diselesaikan dengan persoalan grammar sebenarnya, persoalan bahasa. Macam isu 1 hari 2 hari ini, bukan isu tak isu pun. Macam persoalan sehari 2 hari ini berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Bila mana Nabi SAW menerima perintah solat dekat Sidratul Muntaha itu, orang mula bincang, adakah Allah berada di Sidratul Muntaha? Allah wujud tidak bertempat. Tapi orang mula berpolemik, mula berlaku. Jadi orang bincang bab tu tuan-tuan. Orang yang menafikan ada hujah dia, orang yang ini mengatakan ada hujah mereka masing-masing lah. Tetapi bila kita melihat dari sudut aspek bahasa balik, rupanya di sudut bahasa pun dah selesai dah masalah itu. Berkenaan dengan bab dalam nahu itu bab hal ni itu hal keadaan. Hal keadaan itu kembali kepada fa'il ke maf'ul. Itu panjang lah, tapi saya nak kata persoalan nahu itu menyelesaikan dah persoalan itu. Bila Nabi menerima perintah solat di Sidratul Muntaha, betul Nabi di Sidratul Muntaha. Siapa yang kata Allah di Sidratul Muntaha? Maksudnya Nabi terima perintah di situ. Memang Nabi berada di situ, ya. Tapi siapa kata Allah berada di situ? Perbincangan itu tuan-tuan, bila kita patah balik kepada bab hal, dia kena. Contoh dalam mata Jurumiyah dia bagi beberapa ayat, contoh 3 ayat. Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a telah pergi. Zaidun ni Zaid lah. Apa nama ni fa'il itu. Dia marfu' bi dhammah. Ja'a Zaidun rakiban. Dalam keadaan berkenderaan. Jadi rakiban itu dia mansub bi fathah. Rakiban bermaksud dia dalam keadaan berkenderaan. Itulah hal. Jadi Zaid, hal ini menerangkan Zaid itu. Faham tuan-tuan? Yang berkenderaan ni siapa? Zaid. Okey, faham? Hal itu menjelaskan fa'il. Baik. Contoh ayat kedua, rakabtu farasan musrajan. Saya telah naik kuda yang berpelana, yang ada seat. Okey. Terjemah bahasa Melayu tuan-tuan faham lah. Tapi kalau bahasa Arab, rakabtu farasan musrajan. Saya telah naik kuda yang berpelana. Jadi musrajan itu dia hal. Maksud tu dia ditanda dengan nasab. Musrajan. Tadi rakiban kan. Musrajan itu kalau kita pakai kaedah tadi, hal itu menerangkan fa'il, maka seat itu pelana itu duduk atas saya ke duduk atas kuda? Duduk atas saya. Jadi ambil pelana tu letak atas kepala saya. Tak kena. Jadi musrajan itu menerangkan siapa? Menerangkan maf'ul. Jadi kuda tu yang berpelana. Jadi boleh jadi hal itu dia boleh kadang-kadang ikut ayat kembali kepada fa'il, kadang-kadang kembali kepada maf'ul. Jadi dalam konteks Sidratul Muntaha itu, hal keadaan di Sidratul Muntaha itu Allah ke Muhammad? Itu perbincangan tu menarik lah. Nak abang kata perbahasan bahasa pun kadang-kadang dia boleh selesaikan dah perbahasan yang besar ni. Pasal tu back to basic orang kata kan. Ngaji balik basic dia akan selesaikan insya-Allah. Jadi bila hari ni orang mengaji dia langkau tu dia pergi perbahasan yang atas-atas tanpa dia melihat kepada tangga-tangga yang bawah, dia menyebabkan kadang-kadang dia cepat melompat, dia cepat melata. Baru ni saya daurah kitab dengan Fadil Dr. Omar Muhammad Nur, kitab hadis 40 hadis sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Pun perbincangan yang menarik juga. Bila mana Dr. Omar menceritakan, ini petikan ulama dulu semualah. Bila datang ayat-ayat sifat ini, kaum salafus soleh dulunya depa tak ada masa nak pergi bincang susah hati ni pasal depa amirru kama aja. Depa ni dulu zaman dulu. Bermaksud contohnya bila ada hadis tentang Allah turun sampai langit pertama misalnya kan. Law ni memang orang berbahas lah. Tak apalah, tak salah pun. Orang takbir tu bagus lah. Pasal tak mau bagi orang keliru. Tapi nak abang kita orang dulu zaman sahabat dan tabi'in, bila datang hadis tersebut, mereka tak terfikir langsung tentang turun ke apa ke. Mereka fikir apa?
Main saja hadis tu dia baca, oh Allah turun pertengahan malam memberi rahmat. Okey, hadis ni nak suruh tahajud. Jadi fokus dia fokus on tahajud. Dia tak ada ruang nak fikir hak tu. Kan hadis tu bila baca, okey, hadis ni nak abang tahajud, maka dia fokus on tahajud, on qiyamul lail. Kan? Tapi generasi kemudian termasuk kita, bila turun ayat tu, tahajud kita tak peduli, tak buat dah. Kita dah kalut berdoa tu berapa tahun. Kan? Jadi itu perbezaan kita dengan dulu lah. Tapi bukan saya nak kata takwil itu, takwil itu bagus lah, sebab ada generasi memerlukan takwil balik. Kalau tak takwil nanti jadi masalah kan. Jadi tapi nak abang kata generasi awal dulu yang pakai imrar. Imrar maksudnya dia lalukan sahaja. Maksudnya persoalan hadis tu dia faham dah. Allah mukhalafatuh lil hawadis, tak sama dengan makhluk. Selesai. Kok mana pun tak sama. Jadi bila main hadis tu, okey, hadis ni nak suruh main tahajud. Jadi dia fokus untuk qiyamul lail. Fokus. Dia tak ada ruang dalam otak dan untuk nak merebeng fikir jauh-jauh, nak berdebat tak ada. Tapi ada pun yang berlaku kepada umat kemudian, bila dah mula timbul fitnah itu, orang mula fikir turun macam mana, bergerak ke akan jadi datanglah ulama-ulama yang terpaksa untuk menangkis semua itu. Datanglah sistem pengajian Al-Asy'ariyah rahmatullah sebagainya untuk nak kontrol lah, untuk nak kawal, takut orang fikir lagi jauh. Sebenarnya baguslah kaedah itu, sebab kalau depa tak main dengan kaedah takwil begitu, maka orang akan lagi merapu. Macam ada hadis tentang afraha, Allah gembira. Kalau orang yang awal depa faham, okey, tak sama, cukup. Okey. Tapi yes, akan ada orang akan dia cuba nak bayang juga. Jadi memerlukan sistem ulama ini untuk menjelaskan balik. Okey, tak sama. Kok mana pun tak sama, jangan bayang. Bila kaif tak sama, jangan bayang dah, selesai. Tapi ada juga orang nak bayang. Jadi datang ulama kemudian, misal Ibn Furu' misalnya, dia karang kitab Mushkilul Hadis wa Bayanuhu. Dijelaskan definisi faraha tu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan syair. Rupanya faraha bukan gembira saja. Faraha itu adalah redha. Faraha itu adalah memberi rahmat. Okey. Jadi baguslah tuan-tuan. Sebenarnya sistem ulama dulu ni hebat dah. Baik salaf, baik khalaf, hebat dah. Kita datang kemudian ni lah. Baik, tak apa. Terus kita sambung Jadi bila Nabi Yusuf cerita macam tu, Nabi Yaqub kata jangan cerita kat orang. Jangan cerita kat abang-abang hang, mimpi hang ni depa akan buat perancangan nak jatuhkan hang. Pasal dengki. Sambung okey, ayat lepas pada tu. Okey, laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin idh qalu li yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalim mubin. Yang bermaksud sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang yang bertanya. Ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya, tu izqalu li Yusuf wa akhuh, Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin, ahabbu ilai, yang mana ahabbu ila abina, yang mana dua orang ini lebih dicintai oleh ayah kita. Adik-beradik yang lain ni, Ruwaibil, Syam'un, Yahuza, Yashakhar, Jad dan Naftali, Zabulun, semua ni duk bincang, kata siapa Yusuf dengan Bunyamin ni pak kita sayang lebih. Wa nahnu usbah, sedangkan kita lebih kuat. Kuat maksudnya apa? Ayah duk harap kat kita selama ni apa nak pembek ayat ke apa ke, kita tayar pecah semua tu kita yang tolong buat. Nak buris lantai luar pun kita semua kita, tapi ayah sayang kat dia lebih, kat dua beradik ni. Ayah kita ni berada dalam kekeliruan yang nyata. Dia berkata kat pak dia, kat Nabi Yaqub. Ayah ni betul-betul keliru lah kata. Dia pun rasa touch lah. Apa ayah dia buat macam tu kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, sayang ni tak boleh nak atur. Sayang ni dia subjektif. Kita boleh kata saya sayang semua sama je anak saya ni. Tapi tak tahu kan. Dia mesti ada satu titik 0.00 juga yang tak apa nak sama. Tuan-tuan setuju tak? Saya tak boleh nak komen pasal anak saya dua-dua kecil lagi. Bila dua-dua kecil lagi, dua-dua tak buat perangai lagi, jadi sama lah. Bila tuan-tuan yang ada anak besar ni, mungkin tuan-tuan boleh bagi. Okay. Dia tak boleh sama 100%. Dia mesti lari juga 0.02 ke. Yang kau dia terlebih, kau dia terkurang. Dan tak berdosa pun, pasal memang benda tu lumrah manusia. Kalau anak ni rajin tolong kita, pandai ambil hati kita, sayang lebih.
anak ni sayang juga, tapi dia duk buat perangai selalu, duk bagi pecah tayar motor lah, duk menyusahkan orang, cikgu panggil pergi sekolah lah, apalah. Mungkin kita sayang, tapi korang sikit kot, tak tahulah. Kalau di sudut psikologi dia kata memang tak nafikan benda tu. Mustahil sayang sama banyak. Minta maaf lah, termasuk dalam persoalan poligami. Kita boleh kata semua adil, semua isteri abang. Boleh di sudut adil, di sudut itu, di sudut sayang. Macam mana nak adil? Kalau ada hadis kan, satu ketika adik Siti Khadijah mai dengar lagu surah dan Nabi tak perasan lagi, Nabi teringat lagu Siti Khadijah. Maka Aisyah yang ada pada masa tu tegur, abang, ya Rasulullah, kenapa dia ingat lagi kat dia? Masa tu dah lama dah, Siti Khadijah dah meninggal dah. Maka barulah Rasulullah sebut kepada Siti Aisyah kan, dialah wanita yang selama ni berada dengan aku di saat orang lain tak ada dengan aku, yang tolong aku di saat orang lain tak tolong aku. Nabi ingat yang Nabi sayang kepada Siti Khadijah. Jadi dalam kalangan sahabat isteri Nabi juga, Nabi sayang siapa? Aisyah kan. Bila orang tanyakan siapa yang Nabi paling cinta, Nabi kata Aisyah. Orang yang aku cinta, anak kepada orang yang aku cinta, anak kepada Abu Bakar. Dan Aisyah Nabi cinta, bapa dan Nabi cinta. Kemudian bila satu hari Nabi terima satu necklace, Nabi kata aku nak hadiah kat kekasihku. Maka isteri Nabi semua ingat, habislah kita dapat kat Aisyah lah. Kita ni siapa? Rupanya Nabi tak bagi kat Aisyah. Nabi bagi kat siapa? Kat Umamah, cucu Nabi. Jadi sayang itu, menariklah. Baik, jadi bila Nabi Yaakob ni sayang Nabi Yusuf lebih, jadi depa ni geram. Lagu kita mesti kita rasa dengki juga sikit-sikit kan, geram. Ya, baik. Dengki ni tak boleh kecuali pada dua benda lah kan. Tengok orang kaya yang kaya, kemudian dia nak infak harta dia, kita boleh dengki dengan dia. Dengki dengan tujuan kita nak kaya juga, nak infak juga. Tengok orang pandai yang memanfaatkan ilmu dia, kita dengki dengan dia dengan tujuan kita nak pandai juga, bukan kita dengki nak penjatuh dia tak. Baik. Maka dia berbincang, uqtulu Yusuf, tu dia. Dia betul ni macam nilah, bunuhlah Yusuf. Dia level tu tuan-tuan. Ni adik-beradik kandung. Bunuhlah Yusuf senang. Awitarahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Lepas kita bunuh dia, kita pitok dia tempat yang jauh. Baik. Bunuh dia. Lepas tu kita pergi ambil mayat ni, kita pergi lempak jauh-jauh biar tak ada bukti. Oh tuan-tuan, bayangkan Bani Israel zaman ni dia pernah fikir sejauh itu dah. Takut orang jumpa bukti. Zaman tu tak ada C4, tak boleh bom lah. Jadi lepas bunuh mayat tu, kita pergi lempak jauh sikit. Lempak baru orang tak boleh cari bukti. Dan memang tuan-tuan, bila kita membaca tentang kisah Bani Israel ni, memang banyak menunjukkan mereka ni ada kecerdikan. Bila saya kata cerdik ni bukan bermaksud saya puji dalam arti kata redha, tapi di sudut kata kemanusiaan itu dia memang cerdik. Cerdik. Saya minta maaf tuan-tuan, salah faham tak? Tak salah faham tuan-tuan, pandai-pandai kan. Bila saya puji tu bukan saya kata depa saya redha kan, depa tidak. Tapi depa ni ada sedikit kecerdikan itu. Bila mana orang-orang jahiliah ataupun minta bukti kat Rasulullah, depa minta bukti yang grand, yang nampak mencari adat, yang nampak macam tu ya. Misalnya orang Arab dulu minta bukti kat Nabi Saleh. Bila Nabi Saleh kata hampa nak point apa, hampa nak hujah apa untuk nak mengesahkan aku ni Rasul. Apa orang Arab buat? Depa tak tahu nak duk. Depa tak tu bukit tu, dah bukit tu nampak batu tu. Buat keluar unta sekok. Depa nak itu. Apa bukti kerasulan? Buat keluar unta pada bukit. Tak salah lah, Allah boleh buat. Lepas tu seorang lagi tambah. Dia keluar tu rumah dia mengandung, lepas tu dia beranak pula. Gelak. Allah buat, Nabi Saleh buat keluar sungguh. Tapi bila mana orang tanya dengan orang Yahudi tentang macam mana nak buktikan kerasulan Muhammad SAW, maka orang Yahudi kata apa? Tanya dia 3 soalan. Kan? Tentang roh, tentang kahfi dan tentang Zulkarnain. Maknanya they want the point, dia nak hujah, dia nak dalil, pendalilan, penghujahan, bukti yang boleh diukur. Yalah, bukan semua boleh diukur, tapi agama ni dia datang begitu, dia bukan datang hang terima terus tu suruh tanya banyak. Dia ada part yang begitu, sami'na wa ata'na. Tapi ada part yang memerlukan kepada pengujahan. Islam buka ruang itu. Sebab itu tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj, saya melalut sikit ni malam ni, tak apalah. Allah buat Nabi daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kemudian daripada masjidil aqsa thumma araja bina ila sama, dinaikkan ke langit. Kenapa tak straight away from Masjidil Haram terus ke Baitul Ma'mur? Pasal kalau baca dalam hadis Sahih Muslim tersebut, Baitul Ma'mur terletak di atas Kaabah. Straight lah. Pasal apa kena main sini buat L dulu, naik balik pula? Pasal apa? Kalau pi terus, tak ada siapa boleh ukur. Tak ada siapa boleh ukur. Kan ada hadis dalam Musnad Ahmad, Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibn Abi Shaybah dengan Mu'jam Awsat Imam Ibn Jarir At-Tabari, dalam Mu'jam Awsat, tak apalah, Musnad Ahmad, Musannaf Ibn Abi Shaybah. Hadis tersebut sahih. Bila mana Nabi turun daripada Mi'raj tu kan, bila Nabi turun jumpa Abu Jahal kan, saya baru cerita baru ni kemarin dulu. Semua orang berkat gelak kat Nabi ni. Ada yang dalam hadis kata, Abdullah bin Abbas kata, ada yang tepuk tangan, musaffaq, tepuk tangan dengan cerita Nabi, pasal nak peleceh Nabi. Ada yang tepuk dahi. Pasal kata, lah aku baru nak sokong Muhammad, dia bercerita merapu pula dah. Pergi naik pergi langit pula dah. Pergi ke Aqsa, naik langit pula. Golongan ketiga ni, depa tak lawan terus, depa tak tolak terus, depa tak terima terus. Depa kata, Muhammad, tak apalah lah ni, sifatkan kepada kami Masjid Al-Aqsa itu. Maka Nabi sifatkan satu. Okey, dia kata kami pernah pergi dah. Maka huwa sawab. Betul apa yang Muhammad cerita. Maka dia terima, dia beriman. Tuan-tuan bayangkan golongan ketiga ni, maksudnya golongan yang dia nak point. Katakan Allah tak buat Rasulullah pergi situ, pergi terus, maka tak ada golongan yang pernah pergi langit yang nak check betul ke tak betul. Kan Nabi ceritakan di langit kan daun-daun macam telinga gajah, kan, buah-buah besar tekor. Lagi dipakan tolak. Tapi Allah buat perjalanan itu pergi sini sebab di sini akan ada orang boleh ukur. Akan ada orang boleh nilai, oh benda ni betul tak betul. Itu cerita dia. Jadi begitulah orang-orang Bani Israel ni, dia punya jenis fikir. Dia kata kalau kita bunuh sat lagi orang akan jumpa mayat. Dan orang boleh cek, orang boleh tahu punya lah. Jadi lepas kita bunuh, kita pergi buang jauh-jauh. Sama macam kisah Nabi Musa yang terpenampak seorang lelaki tu. Kan? Mati lelaki tu. Mai sahabat Nabi Musa, pegawai Firaun kata, keluar dari negeri ni. Keluar dari negeri ni, depa dengan duk siasat. Penyiasatan itu berlaku, tapi yalah, tak apalah, itu kes lain, itu kripti, tak apa. Sebab serta Bani Israil sebelum tu dia yang akan tuikkan Nabi Musa selamat. Dan kita akan sampai bab tu nanti, tak mau saya panjang pula saya sambung ni. Baik. Maka dia berkata, uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf ataupun pergi buang di tempat yang jauh. Tapi yang seronok lepas ni, yang ni best. Bukanlah best, cerdik dia pun. Bukan cerdik, akal banyak, akal panjang Bani Israil ni. Dia kata lepas kita bunuh Yusuf, lempak berjauh kita balik pergi kapok kita buat baik, kemudian wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Lepas tu kita bertobat lah. Wah nah. Depa ada plan lah. Kita buat jahat dulu, lepas tu kita plan. Ya? Nak buat jahat, buat puas-puas dulu, esok pencen tobat lah. Dia dah plan lah. Dia boleh bayangkan, dia seolah-olah macam aku kan hidup sampai lepas pencen. Dia tak tahu bila nak mati. Ini saya fikir lagu tu. Dia kata tak apa, kita bunuh dulu, tahu benda tu dosa. Kita balik esok, kita buat baik dengan ayah, lepas tu kita jadi orang soleh. Dah plan lah. Tapi kadang-kala perasaan itu yang membuatkan kita menunda taubat. Kita rasakan, aku takut kalau aku taubat nanti aku buat pula satu jenis perangai pula. Jadi dia tak taubat pasal dia takut kalau dia taubat dia buat pula. Ada satu jenis orang lagi, dia kata tak apalah, esok tu aku taubat. Ada dua jenis itu. Kedua-duanya tak betul. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera dengan taubat. Habis tu kalau buat pula takkan jadi macam ayat ni dah. Kalau buat pula, Nabi kata kalau terleceh pula, kita dah sungguh-sungguh dah jaga, terleceh juga, minta ampun lagi, tak apa. Minta ampun lagi. Bukan dengan tujuan sebelum buat tu fikir dah. Tak. Baik. Jadi tak apa. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. So berkata satu pok lagi. Depa kan ramai. Ada dekat berapa orang? 10 tolak 11 tolak 2 9. 9 jadi 2 pok. Satu grup ni pula kata tak. Jangan sampai bunuh kot. Jangan sampai bunuh kot. La taqtulu Yusuf. Jangan sampai bunuhlah. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Tapi kita pergi buang dia dalam perigi buta. Pergi buang dalam perigi buta. Yaltaqituhu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Biar kita buang dekat mana-mana perigi buta. Bukan perigi buta lah, perigi
Nanti akan ada rombongan kafilah perniagaan mesti akan lalu. Depa akan cari pergi untuk ambil ayam. Depa mudah-mudahan depa jumpa Yusuf, depa kau Yusuf naik, depa pergi mana pun selesai dah kita. Kita berlepas diri dah. Kita tak bunuh pun dan kita tak boleh lempak pun. Dia lagi cerdik. Kita tak payah buat kerja tu semua. Kita buh dalam pergi ya. Nanti orang lain akan susah payah untuk dia, akan ambil dia, akan bawa dia pergi mata buang dia. Pergi ke dia. Kita selesai dah. Baik. Terus nak pergi terus boleh lagi kan? Lepas tu tuan-tuan, saya ringkaskan, depa pun jumpa dengan Nabi Yaakob minta dengan Nabi Yaakob nak bawa Nabi Yusuf pergi main. Macam mana depa nak buang Yusuf, nak kena bawa Nabi Yusuf keluar pada Nabi Yaakob dulu. Dia minta kebenaran kat Nabi Yaakob, ayah boleh tak kami nak bawa Yusuf pergi main. Nabi Yaakob tak bagi, Nabi Yaakob kenal dah anak ni guna macam perangai. Tapi duk pujuk tuan-tuan, sampailah satu ayat yang tuan-tuan duk baca banyak tajwid, hukum ismam yang kena muncung mulut tu. Tu ayat ni lah. Qalu ma laka la ta'manna ala Yusuf tu. Jadi ayat itu sebenarnya depa tunjuk dengan mulut dekat Nabi Yaakob. Kita ayah, apalah ayah ni tak percaya kat kami nak jaga Yusuf. Tu kita duk buat bela. Tapi kalau tuan-tuan tengok ustaz tajwid mungkin depa ada cerita lain lah. Tapi dalam tafsir cerita begitulah. Depa tunjuk dengan mulut. Sebab tu kita bacaan ismam, adik-adik tafsir kita kan baca ismam tu kan dia kena muncul mulut tu kan. Qalu ma laka la ta'manna ala Yusuf tu kan. Dia bertunjuk Yusuf dengan mulut. Ayah, tak percayakah kat kami ni? Ma laka la ta'manna. Tak percayakah kat kami ni nak jaga Yusuf tu? Tu. Jadi kita pun jangan tunjuk dengan mulut ni perangai Bani Israel. Tunjuk dengan tangan tak apa. Tangan pun kita orang Melayu dia jaga adab lagi dengan jari ni kan. Bagus Melayu ni. Minta juga maka tak apalah, pi lah. Pi. Bila pi tuan-tuan, okey? Kata Nabi Yaakob, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku keberatan jika harus berpisah dengannya, Nabi Yusuf. Sekalipun hanya sesaat. Sayang sungguh. Aku khawatir kamu akan ghalid menjaganya, lengahlah. Kerana kesibukan kamu bermain, kemudian datang serigala lalu menerkamnya. Oleh kerana dia masih kecil, dia tidak mampu menghindar dan menyelamatkan diri. Maksudnya Nabi Yusuf memang kecil lah masa ni. Sampai tahap serigala boleh tangkap, maknanya kita faham lah Nabi Yusuf memang kecil. Baik. Maka mereka menjawab kat Nabi Yaakob lah, kami akan lawan dan sebagainya. Ringkas cerita, menurut ahli kitab, Yaakob mengikut sertakan Yusuf di belakang mereka. Dia melepaskan di tengah jalan setengah atas. Tak apa, ni ahli kitab mencerita. Kita ambil yang ni terus. Baik. Bila sampai ke tempat permainan itu, mereka memang ambil Nabi Yusuf ni dalam ahli kitab ni ditambah lah. Bila sampai kat tempat mainan tu, kat playground tu, mereka buat bulat keliling Nabi Yusuf. Mereka tolak Nabi Yusuf, tolak dekat abang tu, abang tu tolak dekat abang ni, tolak buat lagu bully tu. Nabi Yusuf terkejut, kata nak ambil dengan aku. Rupanya mereka nak penanya dia. Maka mereka ambil Nabi Yusuf, mereka bawa keluar baju dia, mereka bubuh Nabi Yusuf dalam perigi. Baik. Okey. Setelah itu mereka menceburkan Yusuf ke dalam perigi. Baik. Tak apa. Setelah memasukkan Yusuf ke dasar perigi, mereka mengambil baju Yusuf dan melumurnya dengan darah. Kemudian mereka pergi menemui ayahnya di waktu petang. Mereka menangis di depan ayahnya. Nabi Yaakob lah kan. Seakan-akan menangisi kepergian saudaranya Yusuf. Tu dia. Mereka keluar baju Nabi Yaakob, mereka pergi lumur dengan darah, mereka bubuh Nabi Yusuf dalam perigi. Itu balik teriak kat Nabi Yaakob, ya betul lah Nabi Yusuf ni kena dah serigala makan dia semua ni. Balik teriak ni. Balik teriak. Oleh sebab itulah kata sebagian ulama salaf, jangan kamu tertipu oleh tangisan orang yang zalim. Berapa ramai orang yang zalim berbuat tipu muslihat dengan menampakkan diri mereka sebagai orang yang bersedih sambil menangis seperti mana saudara-saudara Yusuf. Tuan-tuan, ini pun menarik. Ulama pesan kita jangan tertipu dengan tangisan orang yang zalim. Kadang-kadang orang tu jahat, dia buat kat kita macam-macam. Tapi satu dua ketika bila dia tersepit, dia teriak sikit, buat video sikit, kita pun mula kesian. Tak apalah. Habis, selesai. Ulama pesan dah, jangan kita tertipu dengan tangisan orang yang zalim. Dia buat teriak lebih kurang, dekat gamak belakang kat bawah sikit, kita pun kesian. Bagi. Jangan tertipu. Baik. Dan juga jangan tertipu kalau orang tu senantiasa lawan kita, tiba-tiba dia sokong kita.
Macam besar hadis tadi tu, hadis Musannaf Abdul Razak tu, Ibn Abi Syaibah tu. Bila mana Abu Jahal yang sentiasa duk lawan Nabi, tiba-tiba pada hari tersebut selepas Isra Mi'raj tu, dia pula pergi tolong Nabi. Pergi tolong panggil orang, ya ma'syara Arab, ya ma'syara Quraisy, wahai orang Arab, wahai orang Quraisy, wahai apa? Ka'ab bin Lu'ay banyak punya anak cucu. Mai dengar carahan Muhammad ni. Dia pula tiba-tiba tolong pergi panggil. Jangan tertipu. Tapi Rasulullah tak tertipu lah. Dia pula tolong pergi panggil. Ada sebab. Orang yang selama ini lawan kita, tiba-tiba dia sokong kita. Ada sebab. Bukan lawan kita, lawan agama kita. Baik. Jadi tuan-tuan, mereka pun teriak pergi jumpa Nabi Yaqub. Dalam Quran sebut waja'u ala qamisihi bidamin kazib. Mereka pergi bawa baju Nabi Yusuf itu dengan darah yang palsu, darah yang bohong, darah kambing kot. Pergi lomok dekat baju Nabi Yusuf dan pergi tunjukkan Nabi Yaqub. Teriaklah, ayo ni Yusuf kena makan dah, adik kita ni kan. Nabi Yaqub bila dia tengok yang tu, dia antara dua, sedih dan lega. Lega pasal dia tengok baju tu elok. Maka bila dia elok, takkanlah serigala tu baik dia keluar baju elok tak sebelah baru makan. Kalau serigala makan, dia makan ragut koyak habis dah baju-baju tu. Kan? Tiba-tiba baju tu depa terlupa. Sebab tu dalam ni sebut surah Yusuf ayat 18, Nabi Yaqub kata kelalaian kamu. Depa lalai. Tuan-tuan, nak bohong bukan senang. Senang kan nak bohong tuan-tuan? Tapi kalau orang dah biasa bohong senang. Dia boleh bohong tu dengan penuh steady, kita tak perasan rupanya dia bohong. Tapi kalau orang tak biasa bohong, dia ketak. Dia ketak. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan as-sidqu tuma'ninah, kebenaran itu menenangkan. Al-kadhib dan penipuan itu ialah riba, menyusahkan hati, tak tahu duduk. Orang kalau bohong kita boleh tahu cara dia jawab kan. Kalau orang psikologi ni dia belajar kan, pegang hidung lah apa dia berkatakan orang cakap bohong ni kan. Tapi kita boleh nampak orang yang cakap bohong dengan orang cakap betul ni lain. Bohong tak boleh ditutup melainkan dengan another pembohongan. Itu masalah pembohongan. Orang bila dia start bohong, dia nak tutup bohong tu, dia kena bohong yang lain. Nak tutup bohong ni kena bohong yang lain, bohong yang lain, jadi panjang. Sebab tu kata Nabi, kebenaran itu menenangkan. Kadang-kadang kalau kita sedih sangat, kadang-kadang kita rasa benda tu pahit sangat nak cakap, kita cakap sekali ya, tapi akhirnya kita lega. Walaupun saya pernah cerita kat tuan-tuan kan, satu zaman belajar dulu ni, bukan cerita lah ni, dulu zaman UAE belajar kan, kita student dia tengok movie yang ramai kan, ada cerita flight dari Washington tu kan, yang dia bohong terlepas. Akhirnya bila flight dia jatuh, dia pilot. Dan kali ni kalau dia bohong, dia memang terlepas lagi. Sebab orang jumpa botol arak dalam bangkai pesawat tu kan. Botol arak dia, memang dia kaki minum. Tapi masa tu ada pramugari seorang mati. Jadi lawyer dia kata, lah ni kalau jawatan kuasa tanya, habaq saja botol arak tu, botol pramugari tu punya, dia akan terlepas lagi. Tapi masa tu dia kata apa, aku dah sampai limit aku dah untuk berbohong lagi, aku tak boleh bohong dah. Masa dia tak tenang, maka buat pertama kalinya dia mengaku tu tapi ayat dia saya menarik. Dia kata saya dah capai satu limit pembohongan dah, yang saya tak boleh bohong dah. Jadi dia mengaku dan dia kena penjara lah. Tapi bila dia besok penjara tu, dia lebih tenang. Kadang-kadang memang Nabi kata qulil haq walau kana murrah, cakap benar walaupun kadang-kadang pahit, tapi kepahitan tu kadang-kadang diubat. Lepas ya. Bila bohong jadi macam tu lah. Baik. Maka dia pun bohong kentoi. Nabi Yaqub tak perasanlah baju ni elok ya, tapi yang sedihnya pasal awak lah anak-anak aku buat panggil lagu ni. Baik. Jadi ada sedikit kelegaan di hati Nabi Yaqub ini, bahawasanya anak dia masih hidup, cuma tak tahu di mana. Tak tahu di mana. Baik. Kalau menurut ahli kitab, ini dalam Israiliyat ni, dia kata Rawahil ataupun dia kata Rawahil sama-sama lah. Rawahil tu dia petang tu dia rasa bersalah, dia pergi cari. Allah Ta'ala alam lah cerita ni. Israiliyat kadang-kadang dia pun nak bela mereka ni juga kan. Dia pergi cari, dia tengok dalam telaga tak ada orang dah. Yalah pasal pagi tu, tengah hari tu, kalau tengah hari, dalam riwayat kata macam dekat-dekat petang lah, orang dah ambil Nabi Yusuf keluar dah. Jadi bila lepas pada tu baru Rawahil pergi, dia tengok Nabi Yaqub tak ada dah. Dia teriak, dia koyak baju dia.
Ya, dia koyak pakaian dia cari anak kambing, dia lomok baju, dia koyak. Kemudian bila Nabi Yaakob Nabi Yaakob jumpa baju tu, Nabi Yaakob ingat, oh tu memang Yusuf punya. Maka Nabi Yaakob pun sedih sampai buta. Tu Israiliyat tambahlah. Dia cuba nak melengkapkan cerita tu. Tak perlu pun sebenarnya. Baik, sikit lagi ada 8 minit lagi. Yang kita tahu, Nabi Yaakob tahu yang Nabi Yusuf masih hidup, cuma dia tak tahu di mana. Baik. Orang akan kata, Nabi Yaakob pun pilah cari. Kan? Ni Al-Quran tuan-tuan, kita tak tahu. Ada pertimbangan, ada perkiraan apa yang kita tak tahu. Terpegang macam tu je. Kadang-kadang tak boleh kata lah kita mak bapak ni, kita kuat ke mana pun, kadang-kadang terlemah dengan anak. Ini pun anak, itu pun anak. Kan? Kita boleh kata lah kadang-kadang. Kan? Mak bapak ni. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adalla dalwah. Qala ya bushra hadha ghulam. Wa asarruhu bida'ah. Wallahu alimun bima ya'malun. Baik. Kata Allah, kemudian datanglah kumpulan orang musafir. Kumpulan musafir yang nak pergi menjaga ni lah. Nanti dekat RNR, anak-anak bawa masa tu telaga lah. Bawa lagi kan. Tak ada lah jual jorok-jorok apa, tak ada lah. Maka ketua musafir ni kata kepada pembantu dia, pergi kat telaga tu pergi ambil air. Topak air. Maka orang tu turun-turun pergi kat telaga tu, sumur tu. Dia tauk-tauk tu, dia angkat-angkat ada budak. Dia kata, ya bushra hadha ghulam, betapa gembiranya. Budak kita jumpa adalah comel. Tapi dia pun nak, dalam kepala dia pun nak buat apa tuan-tuan? Nak jual. Tu orang menjaga dia tak peduli apa asal barang jadi duit. Kan? Kalau orang lain jumpa, mungkin nak ambil buat anak angkat. Macam Al-Aziz nanti tu, kan? Macam-macam, Tapi kalau orang menjaga ni, apa-apa pun menjaga. Orang tengah duk sembang pasal Palestin, Israel dalam Facebook ni, dia komen, siapa nak beli SIM card ini? Tak habis-habis. Bukan kata salah, tapi tengok berita lah. Dia kira produk dia ya. Dunia nak terbalik pun nak pakai produk dia ya. Bukan kata salah, tapi tengok tempat. Kadang tak kena. Post tu cerita pasal sedih-sedih ni kan, cerita-cerita nenek kena tetok, dia pergi komen siapa nak beli jamu dia. Tak kena. Ni orang menjaga ni, dia jumpa Nabi Yusuf. Tu dia seronok kes apa? Kes nak jual. Betul Al-Quran kata apa? Wa syarauhu bisamanin baksin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Depa jual dengan harga yang murah. Samanin baksin darahim. Depa target nak jual Nabi Yusuf, dan depa jual dengan harga yang murah. Allah sebut. Jual dengan harga murah, bukan murah dalam arti kata diskaun tak. Dia kata kalau ikut Yusuf tu mahal lagi lah, dengan comelnya dan dengan baiknya tu. Tak padan dengan apa jual murah tu. Baik. Dia jual di mana? Baik. Dia pergi jual dekat Mesir lah. Bukan Mesir lah, orang Mesir membelinya. Menurut ahli kitab, para musafir itu membawa barangan dagangan berupa buah fistik, syanubar dan buah-buah dan biji buah fistik. Mereka daripada Syam, Syria menuju Mesir. Geng ini daripada Syria pergi Mesir. Okey, jadi depa tu yang jual. Baik, tuan-tuan. Begitulah Allah takdirkan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni ada perancangan yang kita tak terfikir Allah buat kepada kita. Kita tak tahu kesudahan dia apa, tuan-tuan. Kisah Nabi Allah Yusuf AS dalam bab ini, dalam plot ini, menunjukkan kepada kita itulah kehebatan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan manusia yang semula Yusuf itu dibuang ke dalam perigi. Dia merasakan satu tahap dalam kehidupan dia itu berada dalam lembah yang di dalam ceruk, yang orang tak nampak dia, tak peduli dia, busuk, pergi buta lama. Bukan Allah tak sayang kepada dia, Allah biarkan dia berada di situ seorang-seorang. Sedangkan dia anak Rasul, dia juga bakal Rasul. Bukan Allah tak sayang dia, Allah letakkan dia sebentar dalam ceruk perigi buta lama itu sebentar. Dan Allah tak takdirkan orang lain jumpa. Allah takdirkan satu golongan peniaga yang jumpa. Peniaga itu datang daripada Syria nak pergi ke Mesir. Mereka jumpa, mereka ambil, mereka pergi jual pula kat Mesir.
Kenapa Allah tak takdirkan Nabi Yaqub jumpa ke, si Ruaibil tadi ke, ataupun Allah bagi saja tangga bantu kekasih dia naik? Kenapa nak biar kekasih dia lama-lama dalam perigi tu? Tak kesian ke Nabi soleh, Nabi Yusuf anak yang soleh, orang baik. Tetapi Allah uji sebentar Nabi Yusuf itu di dalam perigi buta lama. Pasal Allah nak keluarkan dia dalam telaga itu pada masa yang tepat. Nabi Yusuf kena buang pukul 9 pagi, katakan dalam ni sebut pagi. Kenapa tak pukul 10 Allah angkat, ataupun 9:05 Allah angkat lah kekasih dia. Terima teruslah doa Nabi Yusuf keluar. Dah Allah tunda itu sampai ke petang, sampai lalu rombongan itu mai, baru jumpa Nabi Yusuf. Ambil, bukan selamatkan dia, ambil pergi jual pula dia. Ujian seterusnya pula. Kenapa Allah buat begitu? Kerana Allah menyelamatkan Yusuf pada masa yang betul, pada saat yang betul, pada ketika yang betul. Sebab itu Allah takdirkan golongan peniaga itu yang dapat jumpa Nabi Yusuf. Mereka angkat keluar Yusuf pada waktu petang, dibawa ke Mesir. Kerana apa? Kerana Allah nak hadiahkan tahta Mesir kepada Yusuf. Kalau orang lain jumpa, mungkin tak dapat tahta itu pada Yusuf. Dan kenapa orang itu jumpa bawa Yusuf ke Mesir, dijual kepada menteri di Mesir, yang akhirnya dengan hadirnya Yusuf itu ke bumi Mesir, seluruh Mesir selamat daripada kelaparan musim kemarau. Maknanya bila Allah takdirkan Yusuf itu keluar pada jam-jam tertentu dalam atas kehendak Allah, Allah bukan sedang menyelamatkan Yusuf seorang, tapi Allah menyelamatkan seluruh bumi Mesir. Yusuf itu Allah berikan dia tahta, Mesir itu Allah gunakan mereka seorang bendahara yang cukup pandai. Yusuf itu sendiri. Itu perancangan Allah. Kadang-kadang bila Allah uji kita ni tuan-tuan, kita rasa semak sangat awak, aku tak keluar lagi ni. Nanti sah. Kita fikir untuk kita seorang. Kita sakit tak baik-baik, doa pada Allah, kita dah nampak aku seorang ya. Sedangkan Allah buat untuk keselesaan semua. Macam kisah Nabi Yusuf. Bukan Yusuf seorang terselamat, tapi seluruh penduduk Mesir terselamat. Sebab apa? Bila Yusuf itu naik nanti pergi ke Mesir, jadi menteri, dan buat yang apa? Al-Quran sebut tu, buat sistem penanaman, sistem simpanan apa semua tu. Bila berlaku kemarau, di saat negeri ini semua kelaparan, kebunuran, Mesir saja yang selamat berkat perancangan ekonomi Nabi Yusuf AS. Jadi hanya dengan dia dicampurkan ke dalam perigi itu sebentar, sabar saat duduk di dalam perigi yang dalam itu sebentar, tunggu saat akan sampai saat yang paling sesuai, Allah akan keluarkan dia itu dan menghadiahkan dia tahta dan menghadiahkan dia itu sendiri untuk orang lain. Begitulah juga kita pun. Kadang-kadang dalam hidup ni, kadang-kadang kita dilempak sebentar ke tempat yang macam terperigi, yang dalam, yang sunyi, yang sakit, yang busuk. Tunggu saat akan ada masanya Allah akan keluarkan kita pada saat yang betul, pada ketika yang betul, kerana Allah sedang menghadiahkan kita untuk masa depan yang lebih baik sebenarnya, untuk kita dan untuk orang lain. Percayalah tuan-tuan. Allah Ta'ala alam. Saya berhenti 20 saat awal. Boleh tuan-tuan? Kita sambung bulan depan. Apa yang berlaku dekat Nabi Yusuf di Mesir. Ada part-part yang saya skip sebab dia banyak sangat dia masuk Israiliyat, nanti dia akan mengganggu jalan cerita. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin fadl mursalin wal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.